Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 1 akan membentangkan tajuk solat dari segi sains dan kesihatan. Jadi seperti yang kita tahu, solat iaitu merupakan kewajipan bagi setiap individu Muslim mukallaf, dan dengan melaksanakan solat ni, kehidupan orang Muslim ni akan lebih teratur dan lengkap. Dia sebab bila seorang tu dia terlupa nak solat, dia akan kacau habis dia punya kehidupan dia. Dia akan rasa kosong. Dan solat ni dia merangkumi semua aspek kehidupan dan berkait juga dengan ilmu sains. Jadi solat ni juga ada berkait dengan ilmu sains. Oleh itu ilmu sains juga harus diketahui supaya dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian. Solat ni wajib buat. Dan rahsia solat ni, Profesor Madya Dr. Haji Wan Nudri Wan Daud, berjawatan Timbalan Pengarah Pusat Islam USM, dia kata apa? Dia kata solat ni menyamai senaman yang boleh meningkatkan pengaliran oksigen ke otak, seterusnya meningkatkan kecerdasan otak serta dapat mengurangkan kadar denyutan jantung selain dapat merawat sakit pinggang. Dia bagi oksigen kat otak kita, untuk otak kita jadi lebih cerdas lah. Jadi banyak manfaat jika lakukan solat ni. Solat juga dapat memberi ketenangan minda melalui eksperimen yang dibuktikan menggunakan gelombang isyarat otak yang diukur menggunakan alat elektroencephalography. EEG, dipanggil EEG. Seterusnya saya berikan kepada pembentang seterusnya. Baiklah, seterusnya saya akan sambung kepada slide kajian saintifik tentang solat. Jadi, kajian ini dikaji oleh Jabatan Kejuruteraan Bioperubatan Fakulti Kejuruteraan Universiti Malaya, yang mana mereka ini mengkaji apa kelebihan solat. Okey. Seterusnya kita akan pergi kepada poin yang pertama, iaitu kadar denyutan jantung adalah rendah ketika sujud, yang mana pada waktu itu kadar denyutan jantung hanya 72 dan 73 BPM sahaja, dan dikatakan posisi ini adalah posisi yang terbaik untuk memelihara kesihatan jantung kita lah. Dan seterusnya poin yang kedua, dalam konteks mental pula, otak ini didapati mengeluarkan satu gelombang yang mana dipanggil gelombang alfa, yang agak jelas semasa mereka mengkaji ini ketika seseorang itu berada dalam keadaan sujud. Dan gelombang alfa ini dikatakan adalah gelombang yang melambangkan ketenangan seseorang itu. Jadi, sebenarnya dalam Islam itu sendiri, sesiapa yang menjaga solatnya, siapa yang meletakkan hatinya sepenuhnya pada waktu ibadah ataupun semasa kita berhadapan dengan Allah Ta'ala, justru kita akan mendapat ketenangan pada waktu itu. Jadi, seterusnya, poin yang ketiga, pergerakan solat dapat mengaktifkan otot lantai pelvis dan ini dapat memperbaiki pengaliran darah. Seterusnya, poin yang keempat pula, berwuduk dapat merangsang saraf seseorang untuk memberi kekuatan baru kepada organ seperti usus, perut, pundi kencing dan sistem peranakan. Kemudiannya, poin yang kelima, apabila seseorang itu berada dalam keadaan rukuk, yang mana keadaan rukuk ini kita berada pada sudut 90 darjah, yang mana dapat mengurangkan sakit belakang dan boleh digunakan sebagai terapi lah untuk mengurangkan dan memulihkan sakit pinggang. Seterusnya, poin yang terakhir iaitu semasa qiyam atau kita panggil sebagai kita berdiri tegak. Tangan pada waktu itu, tangan kita kan, tangan kanan perlu berada ataupun perlu diletakkan di atas tangan kiri dan berada di atas pusat. Dan kajian saintifik ini telah membuktikan bahawa apabila kita melakukan perbuatan tersebut, ia akan dapat membuka abdomen badan kita untuk kemudahan sistem pernafasan kita sendiri. Sedikit maklumat tambahan iaitu yang mana Universiti Sains Malaysia Kubang Kerian juga telah membuat kajian tentang kelebihan solat ini.
Jadi saya menjumpai artikel ini iaitu yang ditulis pada 23 Februari 2017 yang mana mereka ini mengatakan bahawa kajian mengenai rahsia solat ini yang dilakukan melalui kajian saintifik bertujuan untuk mereka ini menyelidik hikmah dan kesan terapi perubatan daripada pergerakan-pergerakan ibadat solat yang sempurna terhadap kesihatan manusia. Jadi berdasarkan kajian-kajian yang telah dibuat, seperti yang kita tahu, solat ni kan merupakan satu aktiviti fizikal yang mana menurut saintifik, aktiviti fizikal melalui solat ini adalah satu aktiviti fizikal yang unik yang mana kita tunaikan secara berterusan dan dia boleh memainkan peranan yang penting dalam memelihara kesinambungan sistem fisiologi manusia yang meliputi kesihatan fizikal kita, mental, rohani dan juga emosi. Yang mana dia merujuk kepada pengkajian mengenai sifat fizikal benda hidup dan juga mengetahui kelebihan atau kekurangan fizikal tersebut. Selain itu juga, menurut Timbalan Pengarah Pusat Islam Kampus Kesihatan Universiti Sains Malaysia, Profesor Madya Dr. Haji Wan Nudri Wan Daud, yang mana solat ini dia mengatakan bahawa solat ini menyamai senaman yang mana boleh meningkatkan pengaliran oksigen ke otak, seterusnya dapat meningkatkan kecerdasan otak seseorang itu serta dapat mengurangkan kadar denyutan jantung selain daripada dapat merawat sakit pinggang. Seperti mana perbuatan rukuk kita yang boleh yang saya sebutkan tadi, yang mana boleh mengurangkan sakit pinggang dan juga kadar denyutan jantung itu paling terbaik ketika kita berada dalam posisi sujud. Hal ini dapat dibuktikan dengan berdasarkan kajian yang dilakukan oleh pelbagai penyelidik kesihatan dari seluruh dunia, yang mana kebaikan solat ini dapat dibuktikan oleh sains dengan penemuan pemulihan penyakit sendi dan tulang serta merendahkan kandungan lemak dalam badan. Iaitu mereka ini menemukan pemulihan penyakit sendi dan tulang dan serta dapat merendahkan kandungan lemak dalam badan ini ketika mana seseorang itu melakukan aktiviti fizikal iaitu solat. Tambahan lagi, beliau juga berkata bahawa mereka ini telah melakukan satu eksperimen iaitu eksperimen menggunakan gelombang isyarat otak yang diukur menggunakan alat yang canggih, yang mana dibuktikan berkesan bahawa pada ketika seseorang itu melakukan ibadah solat, keadaan otak ataupun mental seseorang itu berada dalam keadaan tenang. Tambah beliau lagi, berdasarkan kajian yang telah dijalankan melalui perbandingan antara pelajar yang suka solat ataupun pelajar yang sentiasa mendirikan solat dengan pelajar yang jarang mendirikan solat, menunjukkan bahawa kesihatan mental yang baik seperti menghilangkan letih dan badan menjadi bertenaga ini lebih kepada pelajar yang sering melakukan aktiviti solat. Jadi sekadar itu sahaja daripada saya teruskan kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya saya akan sambung pembentangan dengan kelebihan bersujud. Jadi Allah telah jadikan setiap pergerakan kita dalam solat ada kelebihan masing-masing. Dan begitu juga dengan sujud. Ia bukan sahaja dapat mendekatkan diri kita dengan Allah, tapi dari sudut perubatan banyak hikmah yang kita tak tahu. Jadi yang pertama, dapat mengembalikan kedudukan organ ke tempat asalnya. Sebagai contoh, dapat membetulkan kedudukan buah pinggang yang terkeluar sedikit daripada tempat asalnya dan membetulkan pundi peranakan yang jatuh. Seterusnya, kedudukan sujud paling baik untuk berehat dan mengimbang lingkungan bahagian belakang tubuh. Jadi, ia dapat memberi keselesaan kepada seseorang individu ketika melakukan solat. Seterusnya, aliran darah hanya dapat menyebar ke seluruh bahagian otak hanya dalam keadaan sujud. Jadi, ini dapat mengelakkan seseorang itu daripada pening kepala dan migrain
menyegarkan otak serta menajamkan akal fikiran sekaligus menguatkan mentaliti seseorang. Dan kelebihan bersujud ini juga dapat melegakan semua sakit-sakit sendi dan memberikan keselesaan maksimal kepada pesakit yang menghidap sendi lutut, gaut, pergelangan kaki untuk sujud dan tahiyat. Seterusnya saya akan sambung dengan kelebihan duduk di antara dua sujud. Jadi yang pertama, pergerakan duduk di antara dua sujud kembali menghasilkan gerakan pada sendi-sendi dan otot pada tubuh kita. Jadi jika seorang itu ada sakit-sakit sendi, sakit tulang, insya-Allah kalau duduk antara dua sujud, ia dapat melegakan sakit seseorang tu. Seterusnya, kajian mendapati pada kedudukan ini, tumit menekan otot-otot pengkal peha di mana posisi ini dapat melancarkan pengaliran darah kembali ke jantung. Jadi bagi kesihatan jantung, pergerakan ini merupakan latihan efektif untuk memperkuatkan jantung dan sistem pengaliran darah ke seluruh bahagian tubuh. Jadi jika seorang itu berada dalam posisi duduk di antara dua sujud ataupun dipanggil sebagai iftirash, sebenarnya aliran darah tidak akan sampai kepada kedua-dua bahagian bawah kaki. Seterusnya, posisi ini juga menghindarkan dan menjadi penawar penyakit saraf pangkal peha. Ia bukan sahaja untuk mencegah sesuatu, tapi posisi ini juga dapat merawat sesuatu penyakit, iaitu penyakit saraf pangkal peha, dan sesuaikan seseorang itu berada dalam keadaan selesa ketika melakukan solat. Okey, saya teruskan dengan slide yang berikutnya. Kelebihan ataupun fadilat tahiyat akhir dari segi sains dan kesihatan. Okey, seperti yang kita lihat pada skrin, pergerakan dari sujud ke tahiyat akhir dapat mengaktifkan otot lantai pelvik. Okey, beberapa kajian telah dilakukan untuk membuktikan betul ke kalau kita duduk tahiyat akhir ni, otot lantai pelvik kita ni bergerak aktif dari kebiasaan. Jadi, bila kajian dah dilakukan dan mereka mendapat hasilnya ialah hasil kajian mendapati pengaktifan otot lantai pelvik ini dapat memperbaiki darah orang yang mengidap mati pucuk. Seperti yang kita sudah maklum, mati pucuk ni khas untuk lelaki lah, sebab dia yang alaminya, bukan kita perempuan. Tapi kita perempuan pun kena ambil tahu supaya kita nanti kita nak ajar dekat anak-anak kita, kita nak ajar pada anak-anak murid kita, kan. Jadi benda ni kena ambil berat lah, sebab kita sendiri tahu kalau penyakit ni kita alami, apa kesan sampingan dia, bukan kesan sampingan, apa kesan dia pada masa hadapan. Dia menjejaskan kehidupan kita lah, sebab kita tidak dapat menghasilkan zuriat kita sendiri. Okey, selain itu, tahiyat akhir ini juga sama seperti duduk tahiyat awal, iaitu duduk tahiyat akhir ini dapat melancarkan pengaliran darah kembali kepada jantung. Okey, kita tahulah kalau darah ni tak mengalir secukupnya, tak dapat pam secukupnya, kita akan adalah penyakit-penyakit yang kita akan dapat seperti lemah jantung dan sebagainya. Okey, yang seterusnya, tabiat membengkokkan jari kaki ketika sujud. Duduk di antara dua sujud dan tahiyat akhir dapat meningkatkan kadar pembakaran lemak dalam badan dan merendahkan risiko jantung. Kita perasan kan, waktu kita duduk tahiyat akhir ke duduk antara dua sujud ke tahiyat awal, kita punya jari kaki tu akan membengkok. Macam dalam gambar tu kan, kita tengok jari membengkok. Kita tak sedar pun lah, jari yang bengkok tu pun ada dia punya kelebihan dia, ada juga manfaat dia. Jadi apa yang saya dapat simpulkan kat sini ialah kita ni nak jaga kesihatan kita ni bukan hanya dari aspek kita jaga pemakanan, bukan kita bersenam, tapi dengan cara solat pun kita dapat jaga diri kita, dapat hidup dengan sihat. Orang kata hidup dengan sihat lah, tak ada penyakit kan. Jadi kita lah kena perbetulkan kita punya cara solat kita, sebab banyak faedah yang kita boleh dapat kalau kita betul-betul buat solat
kaedah solat tu, cara kita solat tu. Bukan setakat kita dapat kurangkan penyakit, sesilap kita lagi senang nak beribadah. Bila kita sihat, senanglah kita nak beribadah, nak buat kerja kan. Okey, kita teruskan dengan slide yang berikutnya. Okey, solat dan degupan jantung. Okey, kalian dapat lihat di skrin ni. Kita tengoklah kadar degupan jantung kita sewaktu kita solat. Okey, waktu kita semasa kita rehat, kita punya degupan dia ialah 75 BPM biasa je sebab kita tak buat apa-apa. Okay, bila kita berdiri, kita qiyam, dia mula meningkat sebab ada pergerakan iaitu 87 BPM dan semasa rukuk 79 BPM, semasa sujud 72 BPM dan semasa duduk tahiyat 78 BPM. Okey, kadar degupan jantung ni dia berbezalah, dia punya nilai dia berdasarkan kita punya pergerakan kita. Dia ambil kira faktor juga. Kalau pergerakan tu mudah, tak memerlukan tenaga yang banyak, dia mungkin biasa rendah. Kalau dia ada pergerakan yang banyak, dia akan meningkat. Itulah, sekian sahaja daripada saya. Teruskan dengan yang berikutnya. Bismillah, insyaAllah saya akan teruskan dengan slide yang seterusnya, iaitu tentang penyusunan rakaat solat. Jadi yang seperti kita sedia maklum bahawa kita diwajibkan untuk solat 5 waktu sehari semalam, iaitu pada waktu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Jadi penyusunan waktu ni dan juga rakaat solat ni dia sangat lengkap dan dia akan membantu badan kita untuk berehat dan memberikan ketenangan dalam jiwa kita lah. Contohnya pada waktu subuh, setelah kita bangun tidur, badan kita akan stabil kalau kita solat. Dia akan beri ketenangan di pagi hari. Dan waktu zuhur, ketika sedang bekerja, kita solat untuk kita rehatkan badan kita dan kembalikan tenaga kita lah untuk sambung kerja. Dan waktu asar, setelah kita dah siap semua aktiviti untuk berehat. Waktu maghrib, apabila kita nak masuk waktu malam, kita akan rasa tenang apabila kita solat. Waktu isyak, sebelum kita tidur, kita solat sebagai persediaan untuk kita nak solat malam ke. Jadi penyusunan waktu dan rakaat ni sangat-sangat lengkap dan dia akan bagi kesihatan yang optimum, kesihatan yang maksimal kepada tubuh kita. Jadi kita diwajibkan untuk solat ni lah, mengikut solat 5 waktu ni, mengikut waktu-waktu yang ditetapkan lah. Okey, seterusnya ialah kebaikan solat berjemaah dari segi sains. Ni untuk solat jemaah. Jadi solat jemaah ketika bukan PKP lah masa ni, waktu kita dibenarkan untuk rapat-rapat. Jadi antara kebaikan solat jemaah ni ialah yang kita tahu badan kita ni ada 2 cas elektrik, iaitu positif dan juga negatif. Jadi apabila kita solat berjemaah, apabila sentuhan berlaku dekat tubuh badan kita dengan tubuh badan orang lain, kita punya bahu sentuh dengan bahu orang lain, dia cas-cas yang ada dalam badan kita akan stabil. Dia pengaliran cas-cas tu akan berlaku dan menyebabkan badan kita kita punya cas tu adalah stabil lah, tidak terlebih negatif ke positif. Jadi itu kebaikan solat jemaah. Jadi sekarang ni dengan PKP, dengan perlu penjarakan semua tu, kita tak peroleh lah kita punya kebaikan solat jemaah tu dari segi sains tu. Jadi itu tak apalah. Jadi kalau kita dah boleh solat berjemaah, berjemaah setelah PKP ni, itulah kita sama-sama pergi solat jemaah di masjid ataupun surau, untuk kita peroleh lah kebaikan-kebaikan solat berjemaah ni banyak lagi, dari segi sains ataupun daripada segi lain lah. Jadi takat situ saja daripada kami, kumpulan 1. Ini adalah rujukan yang kami rujuk sepanjang membuat slide ni, dan ini adalah ahli kumpulan kami. Itu sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.